اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada al-fadhil ustaz dan semua sahabat jemaah pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Dengan izinnya juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada petang ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah petang ini dari saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemah Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Misbahud Duja Syarah Safina An-Najah, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy Syafi'i yang disusun semula oleh Ustaz Muhadir Haji Jul. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Itu silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala habibina al-Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tambahkan kami dengan ilmu yang bermanfaat, iman yang sempurna, ketabahan taqwa. Pada masa yang sama kurniakanlah kami dapat beramal dengan amal yang soleh sesuai dengan ilmu yang Engkau berikan, pinjamkan kepada kami. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita muka surat 41 ya? 41 di bahagian bawah. Ya Ustaz. Ya Ustaz. 41 kan? Bawah tu ada satu tajuk kecil di bawah. Perhatikan masing-masing. Muka surat 41. Tajuknya ialah Belajarlah Tauhid Sifat 20. Tauhid maknanya mengesakan Allah. Sifat 20 merujuk kepada sifat-sifat ketuhanan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kata Ustaz Muhadir bawah ni? Inilah nasihat yang selalu disebut-sebut, selalu diingatkan oleh permata-permata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masyayikh, masyayikh maknanya guru-guru. Dia plural. Masyayikh kami. Masyayikh kami maknanya guru-guru Ustaz Muhadir lah. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Sik Kedah, Tuan Guru Ismail Babail Sepanjang, Tuan Guru Ghazali Babali Sekam, Almarhum Tuan Guru Haji Ramli As-Sarawaki, Almarhum Tuan Guru Wan Muhammad Saghir, Tuan Guru Ahmad Ridauddin Penanti dan masyayikh yang lain. Maknanya pesan-pesan semua belajar sifat 20. Mereka tidak jemu-jemu, berterusan. Selalu cakap, awak nak belajar Quran boleh, tapi belajar sifat 20, jangan tinggal. Awak nak belajar hadis boleh, tapi belajar dulu sifat 20, jangan tinggal. Awak nak belajar yang namanya fiqh boleh, tapi belajar dulu sifat 20, jangan sampai tinggal. Awak nak belajar yang namanya tafsir boleh, tapi jangan sampai tinggal belajar sifat 20. Kebanyakan ulama'-ulama' dulu tu begitulah nasihat mereka. Sebab dalam kita mempelajari ilmu ni, dia ada keutamaan, dia ada yang mana fardu, yang mana sunat. Dan antara perkara yang paling besar sekali ialah mengenal Tuhan yang mencipta kita. Baik ya. Mereka tidak jemu-jemu mengingatkan murid-murid dan semua untuk belajar sifat 20 yang telah dirintis. Dia ada perintis dia, ada pengasas dia, pelopor awal dia.
iaitu dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang agung. Tengok sebelah muka surat 42. Siapa nama dua imam tersebut? Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebutan dia Al-Ash'ari. Yang kedua apa? Al-Maturidi. Al-Ash'ari kerana keturunan. Nenek moyang dia dulu ada nama Ash'ar. Jadi dia Ash'ari. Al-Maturidi kerana nama tempat. Sebab ada tempat tu nama dia Maturid. Maturid. Jadi Maturidi. Jadi kadang-kadang kerana nama keturunan, kadang-kadang nama tempat. Imam Ash-Syafi'i keturunan. Kerana ada nenek moyang dia dulu nama Syafi'. Jadi Ash-Syafi'i. Imam An-Nawawi nama tempat. Kerana tempat dia tu nama dia Nawa. Jadi nama dia, gelaran dia An-Nawawi. Jadi kadang kerana tempat, kadang kerana adalah dia sandarkan kepada apalah, keturunan ataupun tempat dan sebagainya. Baik, dua imam ni nama dia kita tak boleh lupa. Sebab dalam fiqh hukum hakam kita merujuk kepada Imam Ash-Syafi'i. Tapi dalam bab akidah kita akan rujuk kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Nanti dalam bab Quran pula kita belajar daripada qiraat Hafs. Imam Hafs an Asim, daripada gurunya Asim. Jadi maknanya dalam bab Quran ada dia punya guru dia punya pengasas dia, penyusun ilmu dia. Dalam bidang fiqh hukum hakam ada penyusunnya. Dalam bidang yang namanya akidah juga ada penyusun, pengatur, pendisiplin yang mengumpulkan dan menyusun ilmu tersebut. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi nama-nama ni semua kita kena ingatlah. Imam Abul Hasan Ash'ari dia wafat bila? 324 Hijriyah. Dia lahir lebih kurang 260 Hijriyah wafat. Jadi kata pengarang, semoga Allah membalas jasa keduanya dengan ganjaran yang sempurna. Amin. Untuk yang mana untuk kita mengenal Allah dengan manhaj ataupun sistem ini sangat teliti dan berkesan sekali untuk mengenal Allah secara tahqiq dan benar. Sebab biasa kalau kita nak kenal sesuatu kan kita tanya kan, ada ke tak ada? Kalau ada, dekat mana? Kalau kat mana, ada berapa? Berapa, duduk mana, asal mana? Kan kita kalau nak mengenal seseorang kan gitu kan? Secara umum lah kalau kita nak mengenal seseorang. Contoh, kita ada anak perempuan kita contoh nama dia apa? Katalah nama dia Maryam. Umur dia dah jejak 26. Kira-kira dah patut lah kalau berumah tangga ni. 24 lah kita katalah. 24. Lalu kita pun tanya dia. Maryam dah ada kawan ke belum? Dia pun cakap, oh dah ada. Okey. Habis Maryam fikir orangnya macam mana? Ni abah, mak nak tanya ni orangnya macam mana? Orangnya sederhana. Kerja mana? Oh kerja dekat sini, dekat dengan sini je, Johor Bahru juga. Oh baik. Umurnya berapa? Kampung dia mana? Dia tu apa? Kan gitu kan. Jadi kita tanya tu untuk kenal. Jadi para ulama susun sifat 20 tu sesuai dengan soalan untuk mengenal Allah. Allah tu ada ke? Wujud. Allah tu sejak bila dia ada? Qidam. Dia ada permulaan. Sampai bila dia ada? Tak ada sampai bila, tapi baqa. Dia tu bentuk dia macam mana? Tak ada bentuk, tak ada rupa. Namanya sebutan dia mukhalafatuhu lil hawadis. Dia ada kat mana? Dia bukan berada di mana-mana. Bukan berada atas langit, atas bumi, dalam syurga, bukan. Allah ada tanpa bertempat. Exist without a place. Jadi pun qiyamuhu binafsiyah. Jadi ulama susun tu sesuai untuk membawa manusia mengenal Allah. Okey. Kemudian keterangan. Bawah tu, tengok tu. Seseorang dikatakan mukallaf jika dia memenuhi 4 syarat. Berakal, baligh, tidak buta dan tidak pekak, tidak sampai kepada dia seruan Islam. Hari tu kan saya dah ceritakan, mukallaf pada asasnya 3 kan. Orang tu baligh, orang tu berakal,
telah sampai kepada dia seruan Islam. Betul? 3. Dalam kitab ni dia tambah 4. Yang keempat tu yang nombor 3 tu. Tidak buta dan tidak pekak. Sekaligus. Dua-dua sekali. Tidak buta dan tidak pekak. Kenapa? Kalau orang tu dia buta dan pekak, maka gugurlah hukum taklif kepada dia. Menurut sebahagian ulama, penjelasan dia begitulah. Jadi dia daripada kecil, daripada lahir, memang langsung tak boleh dengar apa-apa. Dan memang daripada lahir, memang tak boleh cakap apa-apa. Maaf Ustaz, kalau salah satu saja, kalau buta saja. Kalau salah satu, dia masih ada cara untuk sampai kepada dia. Okey. Kalau salah satu. Tapi yang ni ceritanya dua-dua. Dengar pun apa tak pernah, lihat pun tak pernah. Jadi dengar pun tak pernah, lihat pun tak pernah. Mata dia buta, dia tak pernah tengok apa-apa. Jadi dua ni menjadikan dia tak boleh nak mengeluarkan percakapan. Biasanya walaupun boleh bercakap, tapi dia tak tahu nak cakap apa. Begitu je lah. Dia macam tu saja. Tapi kalau dengar sikit-sikit, boleh pulih, tu lain cerita lah. Ini yang cerita betul-betul tak boleh. Jadi kita ada tak empat-empat ni? Ada. Iaitu apa? Berakal. Yang kedua, balik. Yang ketiga, kita tidak buta dan tidak pekak. Yang keempat, sampai kepada kita seruan agama Islam. Jawapannya kita adalah mukallaf. Kalau meninggal dunia, memang kita ditanya di alam barzah. Sebab mukallaf. Tapi kalau tak mukallaf, tak ditanya Ustaz. Menurut sebahagian ulama, itu kalau tak mukallaf, tak ditanya. Macam budak kecil meninggal. Macam orang yang dah dewasa tapi gila sejak kecil. Dia memang OKU. Istilah orang sekarang kan anak syurga, anak syurga. Pernah dengar orang sebut anak syurga? Yang dia maksudkan anak syurga tu bukan kerana dia tidak mukallaf itulah. Kerana dia tidak mukallaf, dia tidak ada akal dan dia lempar pun tak berdosa, dia muntah, dia main-main muntah pun tak berdosa, dia maki-maki hamun, ejek-ejek orang pun tak dosa sebab dia tak ada akal. Dia memang tak waras. Tapi umur dia dah 18, 19. Kita panggil dia anak syurga sebab melihat dari sudut dia tidak mukallaf. Tidak mukallaf tu maknanya apa? Tidak dibebankan dengan hukum hakam pahala dosa. Kita dibebankan dengan hukum hakam pahala dosa. Kenapa namanya beban? Saya dah cerita minggu lalu. Ia dinamakan beban kerana kita ada hawa nafsu. Kenapa wajib tu nak buat susah jadi beban? Kerana ada hawa nafsu. Kenapa yang haram tu rasa susah nak ditinggalkan? Kenapa terasa beban untuk ditinggalkan? Kerana ada hawa nafsu. Bagi malaikat yang tidak ada hawa nafsu, maka tidak ada beban pada mereka. Beban dari segi nak menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Boleh ni? Okey. Sekarang ni kita tengok pula kat bawah tu. Okey, setelah kita dah faham dua nama imam, ingat tu. Kalau tak tengok buku, kita dah boleh jawab. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa kena belajar sifat 20? Sifat 20 membawa seseorang mengenal Allah. Jawapan-jawapan ringkas tu mesti kita ingat. Sifat 20 apa? Belajar sifat 20 untuk membawa seseorang mengenal Allah. Kalau kita baca buku teks, kita kenal sejarah. Kalau kita baca buku, kita kenal ekonomi. Kalau kita baca buku, kita kenal sains. Tapi ada satu pelajaran kita baca, kita belajar dan berguru, maknanya membawa kita mengenal Allah. Jadi ilmu tu sangat tinggi dia punya kedudukan dan juga darjatnya. Okey, sekarang faedah. Faedah maknanya tambahan daripada pengarang. Sebagai cadangan untuk kita, kalau kita buat, ada baiknya. Cuba tengok kat bawah tu. Kata pengarang, pembahagian waktu yang baik, elok untuk kita buat perkara-perkara yang baik. Ini berdasarkan pengalaman. Sebahagian ulama, orang soleh, dia punya kehidupan dia kan. Baik, waktu yang paling baik untuk menghafal. Bila waktu dia? Akhir waktu malam, maknanya ketika waktu sahur. Pukul 4, pukul 4:30 pagi, pukul 5. Itu yang ada sebahagian sekolah-sekolah tahfiz tu kadang-kadang dia gegar budak-budak dia punya pelajar-pelajar dia untuk bangun awal.
Pagi-pagi tu dibagi minum sikit air panas, mula hafal. Sebab dikatakan waktu itu biasanya adalah waktu yang paling ideal. Kita tak kata sesuai lah. Sebenarnya beramal soleh, semua waktu yang boleh kita buat, boleh saja. Tapi ideal untuk kita banyak mememori, mengingat, menghafal waktu tu. Cubalah. Cuba, boleh cuba. Yang kedua, waktu yang paling baik untuk membahas masalah agama berbincang. Waktu dia bila? Pagi ya. Allahu Akbar. Kita buat ni macam mana? 5 suku petang. Boleh ni? Bismillah. Okey lah, Hikam dah belajar pagi, Ustaz. Ikam belajar pagi ya. Habis Ustaz, kita bincang ni petang ke boleh kata? Bukan cerita boleh tak boleh. Ini sebenarnya buat amal soleh ni yang berbentuk umum. Bila-bila masa pun boleh. Tak kisah. Cuma waktu ni yang paling baik, maknanya waktu yang lain baik. Yang paling baik tu sebab sesuai dengan apa yang kita buat tu. Kalau hafal ni dia memerlukan kepada tumpuan, kekuatan otak, fresh, badan pun tengah fit, segar, tenaga tengah banyak. Belum lagi melakukan aktiviti harian yang meletihkan, memenatkan. Jadi waktu yang macam tu kita memori. Bincang masalah agama ni pagi antara yang bagus lah. Sebab tu bagus juga kita belajar waktu pagi tu ada bagusnya. Untuk menulis fawaid, menulis faedah-faedah, menaip, menulis, mencatat apa semua, waktu siang okey. Dan mempelajari permasalahan agama, masa nak belajar permulaan malam. Waktu maghrib, lepas tu isyak sikit, itu antara waktu yang bagus lah kita belajar. Belajar, catat apa semua. Daripada situlah ada pendekatan kita buat kuliah maghrib. Sebenarnya maghrib tak mesti ada kuliah. Kalau maghrib tak ada kuliah pun okey. Isyak tak ada kuliah pun okey. Tapi untuk menggarap peluang menuntut ilmu tu, waktu maghrib malam adalah bagus juga. Cuma kita kena uruslah waktu siang kita. Jangan terlalu penat. Kalau terlalu penat nanti, bila kita nak belajar waktu maghrib, masyarakat kita nak kena ajak sama-sama, mungkin bermula dengan JNI dan generasi selepas daripada JNI ke kita tak tahu kan akan datang kan. Orang kan, dia kerja, katalah dia bekerja, tak kisahlah dia kerja sendiri atau kerja bermajikan, dia kerja masuk pukul 8, kemudian dalam pukul 4:30 dia selesai, dia pulang ke rumah, bersihkan diri, kemudian dia dapatkan makan sikit apa semua, kira-kira pukul 7, dia dapat duduk di surau masjid masing-masing, duduk, bawa satu kitab, belajar satu bab saja. Satu bab kecil saja. Tapi ada kitab, ada catatan dan dihafal. Satu aja. Jangan kuliah macam panjang-panjang, 1 jam tu. Bukan tak boleh, yang tu cerita lain lah. Tapi yang saya fikirkan ni, satu orang, satu hari dia belajar satu bab dari satu kitab, satu hari satu je, jangan banyak. Tapi konsisten tiap-tiap hari. Agak-agak kalau berjalan selama 1 tahun, banyak tak dia belajar? Saya fikir banyak. Bagi orang yang ni kerja tau, kerja, sibuk, anak ramai, urus macam-macam. Ya, kita faham tentang sibuk tu. Dan kita faham tentang keadaan tekanan ekonomi dan sebagainya tu. Keperluan hari ini, dunia hari ini. Tapi kalau kita boleh konsisten, macam mana kita boleh spend masa pada handphone, macam mana kita boleh spend masa pada TV yang sebenarnya tak berapa perlu, hanya dialih saja kepada pengajian kitab 1/2 jam 45 minit. Tapi betul-betul faham satu bab saja. Kalau tiap-tiap hari sebenarnya banyak kita dapat belajar. Kalau 30 hari dah 30 perkara. Kalau yang namanya 360 hari, dalam 1 tahun kita 360 perkara kita belajar. Kalaupun kita ingat separuh, kita ada ingat 200 perkara. 200 perkara dalam urusan agama banyak lah. Banyak lah. Tak kisahlah pasal hidup, tentang aurat ke, tentang istinja ke, tentang ikhtilat pergaulan ke, tentang munakahat ke, tentang apa. Tapi kalau 200 perkara, 200 persoalan, boleh ingat setelah belajar 360 persoalan 1 tahun dalam keadaan sibuk. Kalau 10 tahun dah 3,600. Nisbah kepada orang awam tu
3,600 tu dah kira, ya Allah, kira banyak lah tu. Tapi sayang kalau umur tu terus gitu tidak dibuat, akhirnya setelah 10 tahun masih lagi dalam kejahilan seperti 10 tahun yang lalu. Yang tu kita sayang lah. Sayang sangat. Masa berjalan, kita tak ada masa banyak ni dekat dunia. Masa kita terlalu laju, terlalu pendek. Rasa macam tak sempat semua. Kata sebahagian ulama apa? Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajipan yang wajib kita tunaikan itu jumlahnya lebih banyak daripada waktu yang kita mampu dan miliki. Jadi kita ni, itu hanya sebagai satu muhasabah lah. Jangan pula kira kewajipan 5 minit. Ini 5 minit dia kira, oh masih cukup 24 jam. Itu kalau kita lihat dari sudut literal semata-mata. Tapi yang saya maksudkan ni dari sudut melihat kepada banyak kemestian yang kita laksanakan. Baik, kemudian mempelajari itu waktu Maghrib Isya. Baik, kita lihat seterusnya. Rukun iman yang kedua. Atas sekali. Muka surat 42. Beriman dengan para malaikatnya. Ada nota kaki. 35. Tengok bawah semula. Malaikat diciptakan daripada cahaya yang halus, terpelihara daripada segala dosa. Maknanya maksum. Dan boleh berubah dalam bentuk makhluk lain dengan izin Allah. Cuma dia akan berupa dengan makhluk yang bukan hina dan keji lah. Tapi ceritanya dia boleh berubah. Mereka ini bilangan mereka sangat ramai. Berapa kali ganda daripada manusia? Wallahu alam. Tapi berganda-ganda lebih banyak daripada manusia dan jin. Berapa ramai tak tahu. Hanya Allah sahaja yang mengetahui bilangannya. Saya belum pernah lah jumpa mana-mana riwayat, mungkin sebab belum banyak belajar, belum hafal semua hadis, yang menunjukkan ada bilangan tertentu. Setahu saya tak ada. Jadi hanya Allah yang tahu, tak tahu bilangannya berapa banyak. Kemudian dalam bab malaikat, wajib dengan malaikat, beriman dengan malaikat bermaksud kita ni nombor satu, wajib beriman bahawa para malaikat tu hamba Allah. Kenapa dia highlightkan hamba Allah? Sebab ada kepercayaan dulu menganggap malaikat itu anak perempuan Allah. Automatik syirik namanya. Dia tahu ada malaikat, maknanya satu makhluk yang istimewa, cipta daripada cahaya. Tapi mereka beriktikad malaikat tu apa tadi? Anak perempuan Allah. Automatik akidahnya batal, dikira syirik. Tak boleh. Tidak pernah melanggar perintah Allah. Itu sifat malaikat. Dan hanya mengerjakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah. Yang itu sifat malaikat. Memang ada disebut dalam Quran. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang itu diambil dari Quran. Kemudian, wajib beriman dengan 10 malaikat secara tafsil. Tafsil tu maknanya terperinci. Iaitu kalau terperinci maknanya kita sebut 10 itu dengan nama-namanya. Iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail ataupun Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Setiap mereka itu mempunyai tugas khusus yang tertentu. Sampai situ saya yakin ramai yang tahu dan beriman dengannya. Imam Ahmad Al-Qalyubi mengatakan, ketahuilah bahawa malaikat Jibril adalah sebaik-baik malaikat secara mutlak. Lebih daripada Israfil, ini semua mengikut pendapat yang al-asah. Al-asah maknanya pendapat yang lebih sahih. Jadi kita tak nafikan, ada ulama kata malaikat Israfil. Sebab bila dia tiup je sangkakala, Israfil, semuanya mati. Semuanya mati. Dan dia dikatakan dia tu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiup sangkakala tu, masa tiup sangkakala. Kemudian Allah menghidupkan dia semula, kemudian Allah perintahkan dia untuk meniup sangkakala yang kedua, semuanya bangkit. Jadi ada ulama mengatakan yang Israfil yang paling utama sekali. Namun kita lebih pegang kepada pendapat yang lebih sahih, iaitu yang paling
yang kita sebut apa, sebaik-baik malaikat secara mutlak adalah malaikat Jibril alaihi salam. Selain yang 10 tu ada ke malaikat yang lain yang disebut dalam Quran? Ada. Contoh, itu ada juga malaikat lain termasuk malaikat hamalatul arsy, malaikat penanggung, pemikul, pemegang arash. Ada. Ada malaikat hafazah. Ada. Ada malaikat katabah, kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang mulia yang dia tu kerjanya menulis. Menulis, catat aja apa yang Allah perintah untuk catat. Ada. Jadi malaikat-malaikat tu ada tugas-tugas tertentu. Ada yang nama mereka tu sesuai dengan gelaran tugasnya. Ada yang ulama kata memang namanya. Contoh macam malaikat hafazah kan. Hafazah kan datang daripada perkataan hafizah. Hafizah maknanya jaga. Baik, nama malaikat tu memang hafazah atau dia tu kerjanya hafazah, menjaga. Wallahu a'lam. Yang penting kita sebut malaikat hafazah. Kalau kerana dia jaga, dia jagalah. Kalau kerana memang nama dia hafazah, maka kita panggillah nama dia malaikat hafazah. Tapi hanya Allah yang tahu perinciannya. Seperti mana juga malaikat-malaikat yang lain. Nanti yang cabut nyawa kita, Izrail. Penting tau Ustaz, kita tahu semua ni, penting. Penting sebab kita kena tahu malaikat tu tidak jantan, tidak betina. Kalau tak tahu macam mana? Itu yang kesannya ajaran apa tu? Yang hari tu yang buat air tu Sihak. Sihak. Dia kata Nabi tu tak berjantina. Bukan lelaki, bukan perempuan. Kita kan dah cakap yang bukan lelaki, bukan perempuan tu bukan Nabi. Yang tidak lelaki dan tidak perempuan tu siapa? Malaikat. Malaikat yang tiada jantan, tiada betina, tiada lelaki, tiada perempuan. Malaikat tidak berjantina. Boleh pula dia kata Nabi tu adalah istimewa. Nabi tu bukan lelaki dan bukan perempuan. Tanpa ada kemaluan lelaki. Kan pelik macam tu. Maknanya apa? Maknanya dalam benda basic beriman dengan malaikat, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul pun dia tak selesai lagi. Habis macam mana nak cerita benda yang lebih jauh, lebih besar daripada tu? Penting penting. Ada yang ikut ajaran tu? Na'udzubillah, mudah-mudahan tak adalah. Gema nur iman insya-Allah tak ada. Gema nur iman insya-Allah. Bergema nur iman di dalam hati masing-masing insya-Allah. Allah jaga imannya. Biar sampai mati kita dengan iman yang benar insya-Allah. Baik, rukun iman yang ketiga, apa dia? Beriman dengan kitab-kitabnya. Yang ni ada istimewa sikit. Tengok bawah. 36. Wajib meyakini bahawa 36 nota kaki. Bahawa kitab-kitab dan suhuf-suhuf adalah firman Allah yang tidak terdiri daripada huruf dan suara dan kandungannya adalah benar. Kitab-kitab dan suhuf-suhuf Allah semuanya 104 buah. Campur kitab-kitab dengan suhuf-suhuf. Okey, baik. Macam mana jadi 104? Taurat kepada Nabi Musa, 1. Zabur kepada Nabi Daud, 2. Injil kepada Nabi Isa, 3. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian dikatakan 50 suhuf. Macam mana bentuk suhuf tu? Berapa panjang? Apa hurufnya? Bahasa apa yang diturunkan? Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Tapi yang penting catatan sebahagian ulama, 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syekh. Nabi Syekh ni anak siapa? Anak Nabi Adam. Nabi Adam berapa anaknya? Dikatakan Siti Hawa itu ada satu riwayat sejarah mengatakan Siti Hawa lahir mengandung beranak sebanyak 20 kali. Setiap kali keluar anaknya kembar. Jadi 20 kali 2 berapa? 20 kali 2, 40. 40. Tapi yang terakhir keluar tu seorang saja, lelaki. Jadi tolak 1. 40 tolak 1, 39. Yang satu tu keluar seorang tu, namanya Syekh. Inilah yang diutus oleh Allah sebagai seorang Nabi. Dikatakan begitu. 20 kali mengandung. 20 kali mengandung lah maknanya, pregnant. Ada ulama riwayat sebut 40 kali mengandung.
Maknanya anaknya kembar, mengandung sekali tapi keluarnya kembar. Jadi dapat anak seramai 80. Tolak seorang sebab yang terakhir tu keluar hanya seorang, Nabi Syith. Maka kita kira riwayat yang kedua dikatakan anaknya 79. Ada ulama kata gitu, 79. Jadi ada yang sini pernah mengandung 20 kali. Mungkin wallahu alam, tak pasti ada ke tak ada. Mungkin 2 kali adalah atau paling banyak pun 10 kali. Tapi 20 kali tu luar biasa. Yelah dulu kan umurnya panjang-panjang kan. Umurnya panjang-panjang. Jadi saya nak cerita ni apa ni? Nabi Syith tu saya nak sebut tu. Nabi apa? Nabi Syith. 30 suhuf kepada Nabi Idris katanya. Dikatakan 10 suhuf kepada Nabi Adam, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Ada juga yang mengatakan jumlah keseluruhan sebenarnya 114 buah. Yang penting kita kena iman yang 4 tu lah. Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Yang lain itu menurut sebahagian ulama. Okey, beriman dengan kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman dengan para rasulnya. Tu, nota kaki 37 bawah. Tengok tu. Wajib meyakini para rasul tu diutuskan oleh Allah kepada umat untuk mendapat petunjuk, menyempurnakan kehidupan di dunia dan akhirat mereka. Dan para nabi ini mereka adalah seafdal-afdal hamba Allah. Maknanya kalau sebut seafdal-afdal tu maknanya apa? Darjatnya mengatasi para malaikat. Saya ikut pendapat ulama yang tu. Bahawa nabi-nabi dengan rasul-rasul darjatnya mengatasi lebih daripada para malaikat. Lebih daripada malaikat. Tanpa merendahkan para malaikat. Malaikat mulia tapi para nabi rasul lebih mulia. Tengok sebelah muka surat 44. Mereka telah diberikan mukjizat oleh Allah para nabi. Mereka telah menyampaikan risalah Allah dan menjelaskannya, menyampaikan wahyu, tabligh. Mereka wajib dihormati, semua wajib, nabi kita wajib hormati. Dan tidak boleh dipisah-pisahkan, maknanya dibeza-bezakan tanpa hak. Gariskan sikit. Dipisah-pisahkan tu. Kenapa dia ambil kalimah dipisah-pisahkan? Kan kita ada baca kan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bukan yang bawah dia. Amanar rasul. Macam mana ayat dia? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Betul. Keimanan kita punya iman ialah kita tidak memisah-misahkan antara seorang nabi dengan seorang nabi yang lain. Maksud memisah-misahkan tu ialah kita tidak membeza-bezakan antara mereka tanpa hak. Contoh kita kata Nabi Ibrahim tu lagi bagus daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh tak bagus. Tak boleh. Kita kata Nabi Nuh tu lagi bagus daripada Nabi Adam. Nabi Adam tak bagus. Tak boleh. Tapi kalau kita bezakan dengan hak. Contoh, Rasulullah Nabi kita lebih afdal daripada Nabi Isa. Kerana Nabi kita, Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang telah mati. Tetapi Nabi Muhammad menghidupkan benda yang tak pernah hidup. Contohnya pokok kurma, batang pokok kurma yang mana tak pernah hidup seperti manusia tapi boleh menangis seperti anak kecil di dalam masjid. Jadi kalau Nabi Isa boleh hidupkan orang yang telah mati tapi asalnya orang. Yang ini dia boleh hidupkan benda yang sebelumnya tidak pernah hidup seperti manusia tapi boleh nangis seperti seorang bayi, yang ini seorang manusia. Itu nama dia kita membezakan dengan hak. Dengan hak maknanya dengan ada sandaran kebenaran. Kalau macam tu boleh. Kalau macam tu jawapan dia boleh. Atau saya kata gini. Nabi apa contoh? Nabi Khidir ketika dia bocorkan kapal, ketika dia bunuh budak, ketika dia membina rumah anak yatim. Dia membina rumah anak yatim itu, maka pada ketika itu dia telah pun mendapat satu ilmu yang belum diperolehi oleh Nabi Musa ketika itu.
Maka saya katakan bahawa Nabi Khidir ketika itu mendapat satu ilmu yang belum dianugerahkan kepada Nabi Musa. Jadi maknanya saya melebihkan Nabi Khidir di atas Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa tu kan lebih afdal. Dia ulul azmi. Adakah perbuatan saya tu dikira salah? Jawapan tak salah. Saya membezakan bukan saya membezakan tanpa hak. Tanpa hak tu maknanya tanpa disandarkan kepada dalil kebenaran, bukti tak ada. Tapi saya cakap ni kerana memang ada kisahnya disebut dalam surah Al-Kahfi contohnya. Kalau macam tu jawapan dia boleh. Kerana kita menceritakan kelebihan seorang Nabi tu secara dengan hak. Tapi yang kat sini tidak boleh dipisah-pisahkan. Maksudnya apa? Gariskan perkataan dipisah-pisahkan tu. Catatkan tepi sikit. Dibeza-bezakan tanpa hak ataupun tanpa nas. Tanpa nas tu senang faham. Tanpa nas tu maknanya tanpa bukti-bukti teks syarak yang menceritakan tentang kelebihan seseorang Nabi itu. Okey. Kalau contoh dulu kan dalam hadis Sahih Muslim kan, Rasulullah pernah contohkan apa? Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam kan. Nabi Musa kata, wahai Adam, engkau bapa kami. Tapi dengan sebab kesalahan kau lah kami berada di dunia. Kenapa engkau dulu salah? Buat salah dekat dalam syurga. Lalu kata Nabi Adam, wahai Musa, janganlah engkau salahkan aku pada sesuatu yang telah pun Allah tentukan sejak azal. Bahawa aku akan memang melakukan kesalahan itu dan memang akan menyebabkan aku terkeluar daripada syurga. Itu kan qada qadar ketentuan dari Allah. Lalu kata Rasulullah, ihtajja Adamu Musa, wahtajja Adamu Musa, wahtajja Adamu Musa. Nabi Adam telah berhujah mengalahkan Nabi Musa, Nabi Adam telah berhujah mengalahkan Nabi Musa, Nabi Adam telah berhujah mengalahkan Nabi Musa. 3 kali. Jadi kalau saya cerita tu, nak ceritakan kelebihan Nabi Adam, dia beriman dan dia redha dengan setiap takdir yang Allah dah tentukan untuk dia, maka cerita itu bukan bermaksud merendahkan Nabi Musa, tapi saya melebihkan Nabi Adam dalam urusan tersebut kerana ada nas. Saya membezakan tu dengan ada nasnya, dengan hak lah. Okey, kemudian semua Nabi dan Rasul itu maksum, terpelihara daripada melakukan dosa kecil dan juga dosa besar. Kalau selain Nabi dan Rasul, kalau dia seorang wali Allah, kita tak sebut maksum, kita sebut mahfuz. Mahfuz. Bismillah. Maknanya dia tak sampai kepada maksum. Kalau maksum ni maknanya dia terpelihara betul daripada dosa. Langsung tak ada catatan dosa. Dan mereka buat itu semua memang perintah Allah. Dan kalau mereka tersilap atau terlupa sesuatu, itu kerana ada hikmah untuk disyariatkan saja. Kerana ada hikmah untuk disyariatkan. Contohnya lah macam Nabi terlupa solat daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat kan. Itu satu kesilapan kan. Tapi kesilapan tu tak membawa dosa. Tapi kerana hikmah untuk mengajarkan kepada umat apa yang perlu dibuat ketika terlupa rakaat solat. Semata-mata itu. Menurut sebahagian ulama. Sebab Nabi tu kan ingatannya kuat. Dan Rasulullah kan dijadikan oleh Allah memang kalau sekali cakap, sekali disampaikan Quran kan tak akan lupa sampai bila-bila. Nabi ingatan sangat kuat. Ingatan Nabi sangat tajam. Nabi tak ada kata, aku lupa lah. Letak mana tadi pensel? Aku sekejap-sekejap, aku lupa lah. Tadi beg tadi tertinggal. Mana ada banyak kisah-kisah yang macam tu. Cuma lupa dalam bab solat tu, kecuali lah kalau satu orang tu, dia memang dalam pengalaman hidupnya banyak lupa. Lupa letak duit, lupa letak sini, lupa kat mana. Itu kerana memang sifat manusia itu pelupa. Tapi sifat Rasulullah kan tidak pelupa. Semuanya diingat. Semua wahyu yang disampaikan kepada Nabi, tak ada satu huruf pun yang baginda Nabi lupa. Semua yang apa yang berlaku di sekitar Nabi, semuanya Nabi ingat. Dan kita tahu Nabi tu memang orangnya kuat ingatan. Sekali cakap memang terus ingat. Tapi tiba-tiba dalam bab solat lupa. Jadi ulama berhati-hati untuk mengatakan Nabi terlupa tu tak mudah untuk mereka cakap Nabi terlupa. Mereka rasa susah untuk mengatakan Nabi terlupa. Kecuali kalau ada peristiwa lain yang membuktikan bahawa Rasulullah pernah tertinggal beg, kejap-kejap tertinggal kasut, kejap-kejap pernah ada sekali tertinggal baju, kejap-kejap dia terlupa bawa, terlupa apa. Itu mungkin kita boleh kata. Tapi seorang Nabi kan tak macam tu. Tapi macam mana tentang bab solat tu boleh pula daripada 4 rakaat jadi 2?
Jadi kata sebahagian ulama, itu sendiri bukan menunjukkan Nabi lupa, tapi nak memberikan hikmah supaya ditunjukkan kepada umat apa yang perlu dibuat ketika terlupa di dalam solat. Nak ditunjukkan itu saja. Jadi itu kira maknanya jawapan santun lah daripada ulama kita dalam menyifatkan kesempurnaan kerasulan Nabi SAW. Baik. Semua Rasul bersifat dengan sifat siddiq, kita pun sedia maklum, siddiq. Amanah, tabligh, iaitu menyampaikan, dan fatanah, bijaksana. Adapun para Nabi, mereka tidak wajib menyampaikan menurut sebahagian ulama. Tapi pendapat yang saya pegang, seorang Nabi juga wajib menyampaikan. Baik ya. Di situ apa? Adapun para Nabi, mereka tidak wajib menyampaikan tabligh. Ini menurut sebahagian ulama, mereka mentakrifkan wahyu yang khusus untuk mereka, mereka tak wajib menyampaikan. Cuma saya peribadi, pegangan saya lain. Bukan lain, maknanya pegangan saya ialah para Nabi dan para Rasul semuanya wajib menyampaikan. Semuanya wajib menyampaikan. Apa yang wajib ke atas mereka ialah memberitahu manusia yang mereka adalah para Nabi supaya dihormati. Itu menurut sebahagian ulama macam itulah. Sebahagian ulama macam tu. Kemudian, semua Rasul seramai 313 orang. Ada pendapat mengatakan 314, ada kata 315. Ada riwayat yang berbeza-beza. Pendapat yang paling sahih ialah tidak memanjangkan perbicaraan berapa sebenarnya jumlah mereka. Macam itulah. Ulama kita ambil riwayat tapi tak penting. Mesti tahu 313, mesti tepat 3. Bukan itu yang penting. Yang penting ialah jumlah mereka ramai, jumlah yang tepat serahkan kepada Allah, dan kita pegang riwayat yang ada, iaitulah disebutkan. Cuma wajib ke atas mukallaf beriman secara tafsil, terperinci. Ada 25 orang Rasul. Mereka Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad alaihimus salatu wassalam. Ke atas mereka selawat dan salam. Ini saya fikir sampai sini semua dah tahu kot. InsyaAllah semua faham dan semua beriman dengan hal yang sama. Mudah-mudahan tidak berbeza. Mudah-mudahan beriktikad dengan iktikad yang sama. Percaya yang sama, beriman yang sama. Mudah-mudahan mati dengan akidah ini. Mudah-mudahan insyaAllah. Dan mudah-mudahan dengan 6 rukun iman ni menjadi asbab iman kita diterima oleh Allah nanti di akhirat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah terima mudah-mudahan insyaAllah. Kemudian, 5 daripada mereka adalah yang paling utama, disebut Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi maknanya mempunyai keazaman yang sangat tinggi. Adakah maknanya Nabi yang lain tak ada keazaman tinggi? Semua Nabi mempunyai keazaman tinggi tanpa kecuali. Hanya 5 ini lebih tinggi. Kena faham juga. Bukan bermakna 5 ni ada keazaman tinggi, yang lain tak ada keazaman tinggi. Bukan macam tu cara kita faham. Itu salah. Semua Nabi memiliki keazaman yang tinggi, tetapi yang 5 orang ini lebih tinggi, berbeza daripada yang bakinya. 5 orang itu mengikut urutan keutamaan ialah, yang pertama Nabi Muhammad, sudah tentu paling afdal. Yang kedua Nabi Ibrahim, banyak sebab Nabi Ibrahim ini. Rupanya yang paling mirip ketika di Isra' Mi'raj, dia berada di langit yang ke-7, bersandar pada Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim ini daripada zuriat keturunannya yang paling ramai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi Ibrahim ini diidolakan oleh Yahudi, Nasrani dan orang Islam. Sehingga Yahudi, Nasrani seboleh-boleh menyandarkan, menisbahkan, mensifatkan Nabi Ibrahim itu adalah beragama dengan agama yang mereka pegang. Kerana besarnya nama Nabi Ibrahim itu dalam tradisi persejarahan orang-orang Bani Israel. Tapi Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran. 136 ke gitulah. Kali disebut dalam Quran. Daripada juzuk 1 ada cerita Nabi Musa sampai juzuk 30 ada sebut tentang Nabi Musa. Nama dia disebut. Jadi Nabi Musa ni antara Nabi yang umat dia ramai. Pengikut dia ramai. Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan di antara Nabi-Nabi yang kehidupannya miskin, susah.
Yang mana ada sebahagian ulama kata Nabi Isa hampir-hampir tidak memiliki rumah dan sentiasa berjalan untuk berdakwah, itu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi Isa ni orang yang sangat tabah, sentiasa berjalan oleh kerana banyak tempat yang dia jejak, banyak tempat yang dia sampai, banyak tempat yang dia tempuhi, maka salah satu daripada sebab kenapa digelar dengan gelaran Al-Masih. Al-Masih tu maknanya yang banyak jejak dan sentuhannya. Selain daripada Al-Masih ada makna lain, itu salah satulah daripadanya, Nabi Isa. Dan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam juga yang cabaran dia berat kerana dia tu, baginda Nabi Nuh disebutkan dalam Quran apa? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami mengutuskan Nabi Nuh itu kepada kaumnya, disebutkan dalam Quran kepada kaumnya, dan dia punya ayat dia, ila qaumihi falabitha fihim, maka Nabi Nuh itu duduk tinggal bersama dengan kaumnya alfasanatin, selama 1000 tahun, illa khamsina ama, 1000 tahun tolak 50 tahun, maknanya 950 tahun. Hidup dalam keadaan diancam, diugut, dia apa dengan kaum dia selama 950 tahun. Dan cabaran Nabi Nuh tu ialah seringkali dia itu orang datang geram dengan dia kerana berdakwah, orang pukul dia ramai-ramai sampai pingsan. Wa ahyanan yadribunahu hatta yughma alaih. Dan seketika pernah berlaku orang ramai-ramai datang kepada dia, belasah-belasah, tendang-tendang, pukul-pukul, sampai akhirnya Nabi Nuh pingsan. Bila pingsan, dia sadar daripada pingsannya, bangun, berdakwah lagi, sampaikan agama lagi. Itu Nabi Nuh tu, 950 tahun, boleh tahan tu. Lepas tu, dalam 950 tahun, fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Dan kemudian mereka dikenakan tufan, tufan maknanya banjir besar, wahum zalimun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim, yang apa tu, yang dikenakan taufan tersebut. Jadi nak ceritanya, lepas daripada taufan tu, Nabi Nuh hidup dalam beberapa tahun, tak silap saya umur dia lebih kurang sekitar 1250-240 tahun, lebih kurang gitu, 1200 tahun lebih lah. Itu Nabi Nuh tu. Jadi dia punya tempo berdakwah tu, masa dia naik kapal tu, ada riwayat sebut 60 orang, ada riwayat sebut yang ikut dia 70 orang, ada riwayat sebut 80 orang. Yang seingat saya, riwayat yang paling ramai menunjukkan pengikut dia masa naik kapal tu untuk selamat 80 orang. Bayangkan dakwah selama 950 tahun, yang nak ikut, katalah kita ambil jumlah paling ramai lah 80 orang. Macam mana dia boleh sabar? Sabar orang belasah, orang pukul, orang ejek, orang maki, orang macam-macam, hari-hari macam tu. Tapi dia tetap bawa juga, konsisten, sampai nak selamat tu 80 orang. Kita petang ni 170 orang. 170 orang. Petang ni 170 orang. Tapi tetap dakwah kita belum tentu dan pastinya tidak lebih baik daripada dakwah Nabi Nuh AS. Kerana dakwah itu bukan ditentukan oleh jumlah, ditentukan dengan keikhlasan, ditentukan dengan ketaatan, dan Nabi Nuh melakukan perkara itu. Dan kuatnya keazaman dia bertahan tu, ya Allah, sampai 950 tahun. Gema Nuriman tak tahu, kalau 160 orang ni boleh bertahan sampai berapa ratus tahun, wallahualam. Janganlah sampai baru setahun tiba-tiba dilanda taufan. Dilanda taufan pula. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah beri kita istiqamah, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kemudian sebelahnya, alaihimus salatu wassalam. Wajib juga meyakini bahawa semua rasul bersifat dengan sifat wajib, dan ada sifat mustahil, ada sifat yang harus bagi seorang rasul. Harus tu maknanya apa? Makan, minum, jatuh sakit, itu harus bagi seorang rasul. Berkahwin, lepas tu bercakap, menangis, sedih, gembira, pergi ke kedai, membeli, mendapatkan keperluan, itu haruslah bagi seorang rasul sebagai manusia. Para nabi dan rasul telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk menghadapi cabaran
dan mengalahkan orang yang menentang risalah mereka. Jadi dibekalkan yang namanya apa? Mukjizat. Kalau bagi Nabi kita panggil mukjizat. Kalau bagi wali Allah kita panggil yang namanya apa? Karamah. Karamah. Cuma bagi wali Allah diberikan karamah, itu sebagai satu kemuliaan untuk orang itu. Tapi bukan digunakan untuk menunjukkan kebenarannya, bukan. Tapi kalau seorang Nabi, dia memang gunakan mukjizat itu untuk menunjukkan kebenaran. Kerana mereka itu berbeza. Mereka itu maksum. Baik, kemudian tengok di bawah. Faedah rahsia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahsia nama Nabi Muhammad. Oh, yang ini kalau belajar ilmu bahasa Arab ni baru boleh dapat agak ni. Kalau tak belajar, kalau belum pernah belajar huruf Arab, kita pun pening sikit. Kenapa ada nombor-nombor ni? Tapi tak apalah. Kita baca je, ambil tabarukan saja, ambil berkah saja. Menurut Syekh Al-Malawi, sebahagian ulama menyimpulkan bilangan 314 orang para rasul itu boleh diketahui daripada nama Nabi Muhammad. Macam mana Ustaz? Ni panjang cerita dia lah, sebab apa, daripada abjad orang Arab, kalimah, kalau kita belajar susunan huruf bahasa Arab, kita belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Itu susunan kita. Tapi dalam susunan orang Arab, asalnya bukan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, bukan gitu. Dia ada susunan tersendiri. Dia ada abjad, wah, abaj, dahwas. Dia ada dia punya susunan dia sendiri. Yang mana susunan itu nantilah dalam suasana dan tempat yang sesuai, nanti kita tengok dia punya perincian dia. Tapi setiap huruf tu sebenarnya dia ada nombor-nombor dia. Daripada 1 sampai 10, kemudian 20, 30, 40, 50, 60 sampailah ke 100 lah. Dia ada cara tulis nombor dia. Jadi contohlah, kalau macam kat sini ada alif tak? Alif ada tu kan? Alif 1. Abjad. Abjad. Alif, ba tak ada ba. Tengok kat bawah tu. Huruf mim. Macam mana pecahan huruf mim? Mim, ya, mim. Jadi mim tu dikira bilangan dia 40. Ya dikira bilangan dia 10. Nak saya tulis ke? Nak saya tulis ke? Tak faham Ustaz. Tak faham Tak faham. Okey. Rasa kena ambil slot lain Ustaz. Nanti kita buat special slot yang tu. Boleh? Sekejap Okey. Ini sebenarnya tulis cara susunan huruf bahasa Arab. Sekejap. Sabar. Saya share. Okey. Saya tuliskan. Sebab dia ceritanya berkaitan dengan ilmu lain. Ilmu bahasa Arab, ilmu pertuturan bahasa Arab, ilmu huruf bahasa Arab. Okey, gini. Orang Arab kalau dia tulis susunan huruf, cara dia susunan dia alif, ba, jim, dal, abjad. Al-abjad. Okey. Ha, waw, zai. Abjad. Okey. Kemudian huti. Ha, ta, ya. Sorry tak lawa. Kaliman, kaf, lam, mim, nun. Kemudian dia punya sin, ain, fa, sad. Sin, ain, fa, sad. Dia ada sebutan dia lah. Ini cara orang Arab dia tulis abjad, hawaz, huti, kaliman. Dia ada cara sebutan dia. Cara dia susun ni, kita susun alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha kan. Cara mereka susun macam ni. Baik. Bila dah susun macam ni, mereka letakkan nombor. Setiap ni ada nombor-nombor dia. 1, 2, 3, 4. Jadi huruf dal berapa nombor dia? Nombor dal 4 kan? Di situ ada tak huruf dal? Cuba tengok dalam kotak kita. Ada tak dal? Ada kan? Ada. Okey. Jadi dal 4. Ha 5. Waw 6. Waw 6. Kemudian zai 7. Ha 8. Ta 9. Ha ada tak?
Ha berapa situ? Ada 8. Ha 8 kan? Betul? Ha 8. Mm-mm. Okey, 9, lepas tu 10 huruf ya. Lepas 10 nanti kaf 20. Nanti lam 30. Nanti mim 40. Situ ada tak mim? Mim berapa? Ada Mim 40. 40. Dekat kitab tu. Mim 40 kan? Lam ada kan? Lam berapa lam? 30. Lam 30 kan? Lam 30. Jadi nun 50. Jadi sampai seterusnya lah. Betul sampai 10, 100, 200, 300, 400, 500 sampai urut dia panjang ni. Baik. Daripada sini ulama kata daripada nama Nabi Muhammad tu dah ada isyarat seolah-olah beritahu bahawa jumlah Nabi dan Rasul tu 314 orang. Jadi mereka pecahkan, mereka kata jom kita tengok macam mana ejaan nama Nabi Muhammad. Ada mim, ada ha, ada mim, ada dal, Muhammad. Okey, macam mana ejaan mim? Mim, ya, Ustaz, Mim mim. sebelum dal ada satu lagi. Dia syaddah kan? Mim, Oh ya mim. ya ya, ada mim mim. Okey, mim, dal, Muhammad gitu kan? Jadi mereka kata okey perhatikan, mim ya mim. Ha, ha macam ni ejaan ha. Ha alif. Okey, ha dengan alif. Lepas tu mim ya mim. Lepas tu mim ya mim contohnya. Lepas tu ada dal. Dal alif lam. Jadi mereka tengok daripada susunan huruf yang kat atas ni, alif ni berapa, ha ni berapa nombor dia. Bila dia jumlahkan seterusnya, sebab tu tengoklah ejaan mim berapa jumlah dia dapat? 90. Campur jadi 90. Ha berapa jumlah dia? 9. Ha 8, alif tu 1. Kemudian mim lagi 90. Kemudian mim lagi 90. Kemudian dal berapa? 35. Mereka kata, wih, kalau campur kan 90 campur 9 campur 90 campur 9, ujung dia dapat 314. Jadi mereka kata itu macam isyarat pada nama Nabi Muhammad saja sudah ada beri isyarat jumlah nama Nabi dan Rasul tu ada jumlahnya 314. Jadi macam ulama ni dia bukan menelik, bukan. Dia buat pemerhatian. Macam yang pernah saya cerita sebelum ni kan. Saya pernah cerita sebelum ni apa tentang pemerhatian ulama. Tapi bukan kata mesti keputusan, bukan kerana itu, bukan. Tapi mereka tu macam, ya Allah, Allah tunjukkan isyarat-isyarat yang baik. Soal lagi itulah, mereka tafaul, meletak prasangka baik. Contoh macam sebelum ni saya pernah tunjuk apa contoh. Bismillah. Surah sebelum ni saya pernah tunjuk, ni contoh ayat Quran lah. Kenapa sebahagian ulama tu cenderung kata Lailatul Qadar tu malam 27 kan, saya pernah tunjuk kan. Bukan mereka kata mesti malam 27, tapi mereka katakan ada isyarat tertentu dalam Quran sebagai macam kita letak prasangka yang baik, itu sebagai isyarat yang baik. Iaitu Lailatul Qadar disebut dalam surah Al-Qadar 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali disebut. Okey. Dalam setiap kalimah ini ada berapa huruf di dalam dia. Lalu mereka buatlah lam 1, ya 2, lam 3, ta 4, alif 5, lam 6, ni 7, dal 8, ro 9. Jadi ada 9 huruf. 9 disebut kali 3, 9 kali 3 berapa? 27. 27. Jadi kadang-kadang ada sebagian ulama tu kata hati kami berat malam Al-Qadar tu malam 27. Tapi kan bukan bermakna mereka kata inilah jawapan sebenar ataupun ini pasti. Tidak, mereka tak kata gitu. Tapi mereka bersifat positif. Mungkin saja ini isyarat yang baik agar kita dalam membangunkan keseluruhan 10 malam, kita ambil berat juga malam 27 sehingga tidaklah menjadi satu pelik kalau ada ulama mengatakan bahawa tiap-tiap tahun Lailatul Qadar tu memang hanya pada malam 27 sahaja. Kan taklah jadi pelik. Ada ulama kata setiap tahun ditukar-tukarkan oleh Allah pada malam-malam yang lain. Semua tu bukan hanya, semua itu adalah sebahagian daripada pemerhatian ulama dari nas-nas yang sedia ada hanya untuk kita tafaul, meletakkan prasangka ataupun baik dengan isyarat-isyarat yang tertentu yang sudah ada dalam nas. Jadi untuk kita ambil, sebab tu tengok dalam buku ni dia sebut dia masuk dalam bab faedah. Faedah maknanya satu makluman tambahan yang boleh kita manfaatkan sebagai pemerhatian dan rasa
Dengan sebab itu kita akan lebih ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan sebab demikian serta nas-nas yang jelas, contoh Rasulullah kata apa? Kulul anbiya tahta liwa'i yaumal qiyamah. Semua para nabi itu berada di bawah panji-panjiku pada hari kiamat. Maknanya tentulah Rasulullah yang paling. Dan Nabi kata, Rasulullah menceritakan ketika di Al-Aqsa aku salat mengimamkan para nabi dan para rasul. Jadi itu menunjukkan bahawa Nabi itu memang yang ketua kepada para Nabi lah. Lepas tu Rasulullah menyatakan bahawa besok pada hari akhirat orang akan minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata aku tak boleh tolong. Kau minta tolong dengan Nabi Nuh. Dia pergi Nabi Nuh. Nabi Nuh kata aku tak boleh. Kau minta tolong kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata tak boleh. Minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa kata aku pun tak boleh. Allah kata kau minta tolonglah kepada Nabi Muhammad. Rupanya untuk umat lain pun mereka boleh minta tolong kepada Nabi Muhammad. Jadi yang itu nas yang jelas. Yang ini sebagai satu pemerhatian untuk menambahkan lagi, terutama apabila kita ni dalam tempoh bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan menambah ta'zim kita lagi kepada kedudukan Nabi SAW sebagai penghulu Nabi dan juga Rasul. Ustaz, nak tahu yang Ustaz tulis tu je. Apa abjad? Apa Ustaz? Dia punya sentence dia tu. Dia punya Arab sebut abjad hawas huti kaliman. Saya lupa ada punya cara sebut dia tu. Maksud? Dia tak ada maksud. Dia memang macam kita baca alif bata sajim ha tak ada maksud, tapi cara disusun begitu. Maknanya nombor tu memang daripada kalimah-kalimah ni saja. Dari kalimah tu lah. Susunannya 50, 60, 70, 80 sampai 90 je. Sampai 90, lepas tu 100, 200, 300, 400. Nanti saya tulis punya detail dia. Okay. Sampai Ustaz, cukup habis huruf 24 hijaiyah tu lah. 28 hijaiyah tu. Ustaz, agaknya huruf ni yang malbari campur-campurkan bersim tu ada nombor-nombor tu sampai 786 Ustaz Kalau yang 786 tu yang 786 tu bercampur. yang 786 tu dia lebih melihat jumlah huruf. Dia tengok jumlah huruf. Kan dia tulis bismillah tu, bismillahirrahmanirrahim, dia tulis 786 ada kedai-kedai malbari tu kan. Mungkin. Saya tengok tu kan. Mungkin tapi saya tak berapa tahu sangat. Dia mungkin agaknya lah, betul tak Ustaz? Mungkin ya, tapi saya yang tak berapa tahu sangat. Tapi kemungkinan tu ada. Ada dekat Johor Jaya kat mana tak pada kedai-kedai mamak tu tulis kan 786 tu tulis bismillahirrahmanirrahim ada 786 kan. Betul. Agaknya Memang lah selalu ada. Mungkin. Nanti kita memang kena tanya yang Cuba tengok je tu huruf dia berapa, sim tu berapa jumlah dia agaknya kan, alif berapa, lam berapa kan. Dia bismillahirrahmanirrahim. Mungkin 786 agaknya kan Ustaz kan? Agaknya lah, agaknya je saya tanya Ustaz je. Bagus. Pemerhatian yang baik. Ustaz, ni dalam subjek apa Ustaz? Minta maaf. Ini dalam belajar bahasa Arab lah. Dia ada ilmu aswad, ada ilmu bahasa Arab juga. Assalamualaikum Ustaz. Ilmu kamus. Ya, waalaikumsalam. Sama cik tanya tak dalam apa ini dalam yang diorang belajar suara yang 17 buat tu yang ada kawaid lah, saraf lah, benda lagi tu. Masa dalam pelajaran tu ke Ustaz? Kalau yang kawaid nahu saraf tu dia tak sampai ke peringkat yang pergi ke sini, dia tak berapa sangat. Tapi kalau dalam bab qiraat nanti akan jumpa. Sebab saya tengok kitab anak saya lah dan nipis kitabnya. Bahasa agama, tarilan agama tu. Tapi dia tak larat nak bawa. Baik. Bagus. Okey Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ini penambahan pada saya juga lah. Sekadar nak tanya. Tadi nama Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi tu. Lepas tu dalam bracket dia punya tahun kewafatan lah tu Ustaz. Tahun wafat. Dia kalau macam tu memang dia berbuah tahun wafat, bukan tahun kelahiran ni. Bukan. Okey, baik. Yang sibuk tahun kelahiran tu kita kan. Baik. Itulah cerita dia. Bagus. Ustaz, soalan. Apa beza tadi Ustaz dia sebut pasal suhuf dan kitab kan? Suhuf ni adalah dalam bentuk lembaran, lebih kecil, lebih ringkas dan biasanya tentang akhlak, tentang pedoman, tentang cara hidup. Kalau kitab itu lebih berat, hukum hakam, perintah-perintah kewajipan, perintah-perintah larangan,
lebih kepada bentuk macam tu. Dan lebih banyak, lebih tebal, lebih pelbagai dan lebih berat tanggungjawab dia. Maksudnya tidak semua rasul akan mendapat suhuf dan kitab, betul kan? Betul. Sebahagian besar Nabi-Nabi tu, mereka diperintahkan untuk menyambung apa yang telah dilakukan oleh Nabi sebelum atau Rasul sebelum. Okey. Kebanyakan. Sebab itu yang duduk main dengan kepala saya tadi. Sebab apa suhuf ni dia lebih kepada macam loose lah kan. Bukan yang lengkap. Macam kitab tu lebih lengkap. Lebih pelbagai, lebih menyeluruh, lebih berat dan banyak tentang hukum hakam, kewajipan dan larangan-larangan, haram-haram. Okey, soalan saya yang kedua, tadi ada disebutkan masa-masa untuk apa ni, untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Adakah ini anjuran daripada masyaikh-masyaikh ataupun anjuran daripada siapa? Pengalaman orang yang menuntut ilmu waktu-waktu itu lebih sesuai dengan aktiviti yang nak dibuat itu. Sebab kadang-kadang kalau kita baca daripada sudut psikologi, dia ada orang lain dia punya ni kan. Betul. Okey, itu yang soalan kedua. Yang ketiga tadi saya ada dengar Ustaz sebut Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Okey, semua Rasul adalah Nabi. Betul. Tetapi tidak semua Nabi menjadi Rasul. Betul. Betul kan? Sebab betul. Nabi-Nabi ni diturunkan wahyu hanya untuk dirinya dan dia tidak menyampaikan, sedangkan Rasul diturunkan wahyu dan dia diperintah untuk menyampaikan wahyu itu. Menurut sebahagian ulama yang juga dipilih oleh pengarang kitab ini begitu. Cuma yang saya saja yang saya beritahu tadi saya berbeza sedikit. Betul lah tu. Okey, terima kasih. Betul sama. Cuma saya pegang seorang Nabi dan seorang Rasul kedua-duanya menyampaikan. Hanya saja Nabi dia disuruh menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasul yang sebelumnya. Manakala seorang Rasul itu dia ada pengkhususan. Dia dapat yang langsung kepada dia untuk dia sampaikan. Ni bukanlah kita nak berdebat saja, saya nak curious nak tahu kenapa Ustaz berpegang begitu. Yang dua-dua ni Nabi dan Rasul tugasnya menyampaikan, saja nak tahu. Oh ya, saya. Dua-dua itu memang ada, dua-dua pendapat itu benar dan dua-dua pendapat itu ada dalam kitab-kitab ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Hanya saja pembelajaran saya belajar dua-dua. Saya pegang yang kedua tu kerana guru saya yang kedua ni menegaskan bahawa bukankah seorang Nabi dan Rasul itu memang kedua-duanya sifatnya tabligh. Tabligh kan menyampaikan. Yang pertama. Hujah kedua dia ialah kalau yang bukan Nabi dan bukan Rasul sahaja wajib menyampaikan, bagaimana mungkin seorang Nabi tiba-tiba dikecualikan dari menyampaikan? Kan kita kan bukan Nabi kan, bukan Rasul kan. Kita bukan Nabi dan bukan Rasul. Kalau kita ada sesuatu yang wajib kita sampaikan, satu yang kita sudah ketahui dia daripada Allah, daripada Rasulullah, kan menjadi kewajipan kita sampaikan. Jadi kata guru saya, orang yang bukan Nabi dan bukan Rasul setelah mengetahui perkara yang wajib dalam agama juga wajib menyampaikan, apatah lagi seorang Nabi. Jadi tanpa menyalahkan yang pendapat yang ada dalam kitab ni, kerana memang ada sebahagian ulama tapi mereka mentakwil. Maksud Nabi tak menyampaikan tu apa? Maksud Nabi tak menyampaikan tu ialah wahyu-wahyu yang khusus hanya untuk dirinya sendiri. Tapi menyampaikan dari sudut dakwah, nasihat, pengajaran, mereka tetap menyampaikan. Jadi ada yang menjelaskan maksud tak menyampaikan tu ada khusus dengan makna tertentu. Ustaz, suhuf macam suhuf tu antara nabi-nabi tu sama ke ajaran dia Ustaz ataupun berbeza-beza Ustaz? Secara umum setiap Nabi Rasul tu dia syarak dia ada sedikit perbezaan. Cuma apa yang detail perbezaan memang kita tidak ketahui. Kita tak. Macam contoh puasa kan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan juga ke atas umat-umat yang sebelum daripada kamu. Cuma cara puasa, batal puasa, berapa lama, memang kita tak tahu dia punya dia punya detail kita tak tahu. Macam solat kan? Solat. Yang kita tahu ada beza yang Nabi beritahu. Contoh umat terdahulu tidak dikurniakan tayammum. Dalam syariat Nabi Muhammad itu ada yang namanya tayammum. Kalau
ada keuzuran tertentu, ada ganti. Umat terdahulu kalau tak ada air, dia kena memang tunggu keuzuran tu sampai kena ada air. Macam itulah. Kalau sampai yang Rasulullah ada ceritakan keistimewaan dia sebagai umat yang akhir, kita tahulah. Kalau tidak, kita pun tak tahu. Assalamualaikum. Semua terpana. Suka jawapan Ustaz Alhamdulillah. Otak Oh, sedang makan. Rata kena kalau repeat ulama recording ni berkali-kali. baik. Ya. okey, kalau ulama menyimpulkan rahsia Nabi, nama Nabi Muhammad kan Ustaz, macam mana dengan ulama yang ada mentafsir ke apa yang huruf muqatta'ah dalam Al-Quran tu, boleh tak Ustaz? Jadi satu kesalahan tak? Sebab ada yang kata rahsia Allah saja yang Maha mengetahui. Itu macam mana Ustaz? Memang secara khusus Allah saja mengetahui. Tapi ulama mentafsirkan itu berdasarkan kepada ilham yang Allah beri. Maknanya kalau kita nak ikuti ambil faedah pun boleh, kalau kita abaikan pun tak jadi masalah. Alif lam mim, ada kata alif lam maknanya Allah, mim maknanya Nabi Muhammad. Tapi ada kata kan hakikatnya Allah yang mengetahui. Ya okey, Allah yang Maha mengetahui. Hanya saja kita nak ambil faedah boleh, tapi dia tak menjadi satu sandaran. Dan kalau kita percaya pun tidaklah salah, kerana memang Allah yang mewahyukan, Nabi Muhammad menerima. Dan kalau kita tak ambil, orang tanya pun kita tak jawab apa-apa, kita kata tak, saya tak tahu, saya hanya berpegang, hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Ia pun boleh juga, tak masalah. Dalam bab itu memang tak ada apa-apa masalah besar. Sama macam tadilah, jumlah tu atas pengamatan mereka yang ahli kepada Al-Quran kan, pada huruf Al-Quran tu, bukanlah jadi sandaran ketetapan yang diorang kata benda ni sahih tak kan. Tak. Untuk orang awam macam kita penambahan ilmu dan sebaiknya senyaplah kot. Oh ya. Menyampaikan. Ada perkara memang jadi ambil faedah saja. Macam contoh Lailatul Qadar tadi malam 27. Tapi kita tak akan kata dalil bahawa malam Lailatul Qadar adalah malam 27 adalah sebagaimana huruf yang terkandung. Tidak. Sebab cara begitu bukan untuk dalil, untuk faedah. Sebab tu disebut dalam kurungan faedah. Faedah maknanya pemerhatian yang boleh menyemangati atau menambah semangat kita dalam beribadah kerana memahami sesuatu tu lebih mendalam, dengan menambahkan prasangka baik kita terhadap nas-nas yang jelas yang sedia ada. Yang sedia ada tu yang tadi itulah, bahawa begini atau yang sedia ada. Maksud dia. Assalamualaikum. Okey, kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Ada lagi ke soalan? Oh tak ada, kita tutuplah 6.28 ke Ustaz nak lanjutkan lambat. Boleh Jazakumullah khairal jaza. Kita sambung minggu depan. Kembalikan semula kepada pengacara majlis insya-Allah. Okey, banyak nak tanya ni Ustaz, dan tunggu minggu depan Ustaz. Minggu depan tanya je, minggu depan tak payah ceramah Ustaz. Boleh bertanya. Aduh. Okeylah, kita tutuplah ya. Alhamdulillah kuliah asar kita berjalan lancar dengan Misbahul Hujjah, Syarah Safiyah An-Najjah, belajar tauhid dengan sifat 20 dan diajar juga pembahagian waktu-waktu yang baik untuk perkara-perkara yang baik seperti menghafal pada akhir waktu malam, membalas masalah agama, berbincang waktu pagi, menulis pada waktu siang, mempelajari masalah agama dan banyak lagi lah yang disyarahkan Ustaz. Dan kita diakhirkan dengan disyarahkan juga dengan beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan para rasul. Moga semua ilmu yang telah disyarahkan tadi memberi manfaat, memberi kefahaman kepada semua jemaah. Jadikan ilmu hari ini ilmu yang sangat bermakna, kena fokus dan ada kitab untuk memudahkan pembelajaran, kerana ilmu dan kitab ni adalah ilmu yang tinggi yang memerlukan perhatian untuk difahami. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya mahu Liga Menurut Iman. Mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Dan segala yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit hebahan kuliah pada malam ini. Kuliah maghrib kita nanti pada pukul 8 malam bersama Al-Fadhil Dr. Ashraf bin Su'arin dengan hadis-hadis sahih, dengan pada kuliah Isyak pada pukul 9.15 bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamaruzzaman dengan ensiklopedia Perang Rasulullah. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup
tasbih kafarah dan Ustaz Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz.